belah Sayyidina Hasan. Okey, sebab tu dia perkataan Al-Hasani. Okey. Tapi kalau kawan kita nama Hasan, bukanlah itu nama dia Hasan. Dia mesti Al-Hasani. Itu satu belah. Satu belah lagi Husain, daripada Sayyidina Husain. Kalau daripada Sayyidina Husain ni kebiasaan nama mereka itu apa nama, mereka menggunakan nisbah Habib. Biasanya cicit Nabi ni namanya Said dengan Syarifah lah. Kemudian kalau orang biasa, kalau dia orang biasa, nama dia Said Syarifah biasa je. Tapi kalau dia ulama, maka dia akan menggunakan gelaran Habib. Jadi para Habib yang kita dengar tu, Habib sana Habib sini tu, Habib Syekh As-Saggaf, Habib Umar Al-Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jufri, itu semua cicit Rasulullah. Itu semua cicit Nabi. Belah mana? Belah Sayyidina Husain. Kalau apa nama Sayyidina yang keturunan belah Sayyidina Hasan banyaknya di Maghribi, Morocco. Tapi kalau belah Sayyidina Husain banyaknya di belah Yaman, Kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan di dalam negara kita sendiri ramai cicit Rasulullah. Sebab mereka dah berpindah kat sini dan kahwin dengan orang sini, akhirnya dia punya keturunan tu banyak di sini. Antara lagi raja-raja kita, antaranya Sultan Brunei, tu cicit Rasulullah, Hasan al-Bolkiah. Apa nama tu Raja Perlis Jamalul Lail. Jamalul Lail tu keturunan Nabi lah tu. Dia ada setiap dia punya aliran dia tu, susun galuh dia tu, dia ada nama keluarga dia. Kalau Jamalul Lail semua. Nanti anak dia pun Jamalul Lail. Macam tu. Kalau macam Habib Syekh As-Saggaf yang Yahanana tu kan, nama keluarga dia As-Saggaf. Semua turun As-Saggaf. Macam tu. Kalau Habib Umar Al-Hafiz semua belakang dia. Kalau Habib Ali Al-Jufri semua. Ada banyak. Ada Al-Jufri. Saya nak senaraikan, saya pun tak kerti. Banyak sangat. Dia ada Al-Kaf, As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Antas. Kalau kawan kita, kalau ada siapa-siapa kawan kita yang nama dia Said, cuba tanya dia. Dia Al-Abu. Jamalul Lail. Dia cicit Rasulullah. Jamalul Lail. Geng Raja Perlis lah. Ada kena-kena dengan Perlis. Jauh. Kabel besar kita ni. Jamalul Lail. Jadi keluarga dia semua Jamalul Lail. Gitu. Tapi ada suatu zaman dahulu, ada di kalangan mereka tu mencabut nama Said tu. Sebab dulu masa Syiah pernah memerintah, Syiah dia nak bunuh semua cicit Rasulullah. Jadi siapa yang bernama Said akan dibunuh. Maka waktu tu mereka tanggalkan nama Said mereka. Ada sebahagian tu, bukan semualah, sebahagian nak selamatkan diri, dia pertanggalkan nama Said. Dan akhirnya keturunan bawah pun tak kekal nama Said. Jadi tak semestinya yang Said saja cicit Rasulullah. Ada orang mungkin nama dia biasa, tapi dia cicit Rasulullah. Sebab kemungkinan besar tok dia dulu dicabut perkataan Said daripada keluarga, sebab ada masalah-masalah tertentu. Jadi benda ni tak tahu. Tapi yang paling mustahak nak tahu dia ni cicit Rasulullah ke tak, dia mesti bersambung nasab. Bin mesti sampai. Kan? Biasanya dia orang simpan. Ada simpan nama. Dia tak jaga. Tak check. Tu. Biasanya dia orang akan himpun dia orang punya keluarga, lepas tu dia check nasab tu sampai. Dan kita tak boleh pandai-pandai mengaku saya keturunan Nabi kan. Kalau mengaku keturunan Nabi Adam tak apalah.
Itu memang kita semua. Kan? Tapi ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad sedangkan bukan, hukumnya haram. Tak boleh. Sehingga kan ada pendapat, kalau tak silap Imam Malik boleh dibunuh kerana menfitnah atas keluarga Nabi. Jadi tak boleh pandai-pandai lah. Tak apa, tak jadi keluarga Nabi pun tak apa. Yang paling penting ikut Nabi. Jadi keluarga Nabi tapi tak ikut Nabi, buat apa? Contoh siapa? Siapa? Keluarga Nabi tapi tak ikut Nabi. Siapa? Abu Lahab. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal bukan keluarga Nabi. Abu Jahal jauh. Tapi yang dekat ni Abu Lahab. Abu Lahab ni pakcik Nabi. Nama betul dia, Abu Lahab tu nama Facebook dia. Nama samaran lah maksudnya. Nama betul dia Abdul Uzza. Dia abang kepada ayah Nabi. Okay? Abang kepada ayah Nabi. Abdul Uzza nama dia. Tak apa, tak payah ingat nama orang jahat. Nanti terbawa dalam mimpi nanti. Al-Uzza tu nama berhala lah. Abdul Uzza maknanya hamba berhala. Patut dia jahat pun. Nama berhala dah. Tak apa, kita memang kata dia jahat sebab dia dilaknat oleh Allah. Siapa yang Allah laknat, maka wajib kita laknat juga. Jangan kita warak kanan, tak baik cakap dekat Abu Lahab tak baik. Tak baik apa nak Allah sebut, tabbat yada abi lahabi wa tak. Jangan kita pula pergi sokong pula. Kalau siapa yang Allah kata dia tu musuh Allah, wajib kita pun bermusuh dengan dia. Siapa yang Allah laknat, wajib juga kita laknat dia. Macam tu. Baik. Jadi Abu Lahab ni kalau ikut DNA dia, kalau cek DNA, darahnya sama dengan darah Nabi, tapi dia terkeluar daripada Ahlul Bait, terkeluar daripada ahli keluarga Nabi, disebabkan dia tak beriman dengan Nabi. Dia tak ikut Nabi, dia lawan Nabi, maka dia terkeluar. Maka dari situlah ulama sepakat mengatakan, siapa-siapa pun walaupun darah dia darah keturunan Nabi, tetapi tak beriman pada Nabi, tak beriman pada Allah, maka dia terkeluar daripada senarai Ahlul Bait. Ahli keluarga Nabi itu tak masuk. Gitu. Okey, baik. Dan macam saya sebut tadi lah, kalau dia biasa-biasa je, maka dia tu memanglah cicit Nabi lah. Nama dia pun kekalah Said dan Syarifah. Tapi kalau dia alim dalam bidang agama, maka selalunya lah dia akan memakai gelaran Habib. Habib tu bukan nama dia, Habib tu gelaran. Kalau macam kita orang biasa, macam saya apa semua ni, kita ni bukan cicit Rasulullah, tapi katalah kita ni yang biasa ni jadi alim, maka kita akan dapat gelaran Syekh. Syekh ke Tok Guru ke, macam tu lah. Tapi kalau mereka, kita panggil Habib. Habib tu maksud apa? Kasih, kekasih. Kekasih. Jadi kekasih kita, kekasih Allah. Habibana, kekasih kami. Itu. Sebab kita nak menzahirkan kasih kita pada Rasulullah. Rasulullah dah tak ada, maka zahirkan kasih kita pada cicit Rasulullah. Dan kalau mereka ada datang ke tempat kita, usahakanlah untuk kita pergi jumpa mereka, salam, dapat salam kalau yang lelaki lah, dapat salam para habaib ni, dan lihat wajah mereka. Lihat wajah ulama ni, dapat pahala. Lagi-lagi ulama itu cicit Rasulullah. Sebab mesti pada wajahnya itu ada wajahnya Rasulullah. Betul tak? Sebab wajah keturunan ni dia mesti ada iras-iras. Sebiji tu tidaklah, tapi iras-iras. Contoh maksud saya, wajah saya mesti ada iras wajah ayah saya. Kan? Wajah ayah saya pula ada iras wajah tok saya. Wajah tok saya ada iras wajah tok nyang saya. Tok nyang saya ada iras wajah tok nyut saya. Atas lagi pening. Jadi atas. Begitu juga kalau seorang tu cicit Rasulullah, wajah dia mesti sama dengan ayah dia. Ayah dia lain sekali sampai kat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tang pipinya, mungkin tang matanya, mungkin tang telinganya, gitu.
Jadi kita nak tengok wajah Nabi, kita tak sempat, tak dapat. Tengoklah wajah cicit-cicit Nabi. Sebab itulah ahli keluarga Nabi. Jadi syarat pertama, darah keturunannya sama. Syarat yang kedua, mesti beriman. Tu. Bila ada dua ni, barulah sahih dia tu ahlul bait. Ahlul bait tu tahu tak apa maksud ahlul bait? Ahlu tu ahli, bait tu rumah. Ahlul bait artinya ahli rumah. Ahli rumah tu maksudnya ahli keluarga lah. Macam kita lah cakap orang rumah saya, orang rumah. Maksudnya keluarga ni lah, bini lah. Gitu. Orang rumah. Orang di rumah. Baik. Kemudian timbul persoalan di kalangan ulama tentang ummahatul mukminin. Adakah termasuk di dalam ahlul bait ataupun tidak? Tahu tak ummahatul mukminin tu apa dia? Ummahatul mukminin artinya ibu-ibu orang beriman. Siapa tu ibu-ibu orang beriman? Isteri-isteri Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, maka semua isteri-isteri Nabi itu menjadi ibu kepada orang-orang beriman. Jadi mak kita ni ada dua. Satu mak kandung kita lah. Satu lagi mak kita sebagai kita orang beriman. Siapa mak kita tu? Isteri-isteri Nabi. Sebab tu diharamkan siapa-siapa pun menikahi isteri Nabi selepas Nabi wafat. Kenapa tak boleh nikah isteri Nabi selepas Nabi wafat? Sebab apa? Sebab ibu kita. Mana boleh kahwin dengan mak kan? Itu maksud dia. Walaupun begitu, tak boleh bersentuhan. Setelah Nabi dah wafat, ada beberapa sahabat nak ambil hadis. Maka pergi jumpalah Sayyidatuna Aisyah. Sebab Sayyidatuna Aisyah banyak duduk dekat dengan Nabi. Jadi dia banyak menceritakan tentang sifat Nabi, apa yang Nabi buat. Jadi sahabat nak pergi ambil hadis daripada Sayyidatuna Aisyah. Walaupun Sayyidatuna Aisyah itu dikira mak kepada kita semua, mak kepada orang beriman, termasuk sahabat. Tapi bila sahabat nak pergi jumpa Sayyidatuna Aisyah, maka diletakkan tirai. Supaya tak direct melihat wajah Sayyidatuna Aisyah. Itu dipanggil cadar. Gitu. Baik. Ahlul bait termasuk juga ummahatul mukminin. Jadi ulama bersepakat isteri-isteri Rasulullah juga termasuk dalam kategori ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Walaupun tak kena pada syarat yang tadi. Sebab kalau ikutkan isteri-isteri Nabi darahnya sama tak? Darah sama tak? Mana sama? Sebab isteri-isteri Nabi bukan keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Bani Muttalib, tapi dia datang daripada keturunan keluarga yang lain, keluarga yang luar. Tapi sebab bila dia dah menikah dengan Nabi, maka dia jadilah ahli keluarga Nabi. Macam isteri kita juga. Isteri kita bukan datang daripada keturunan kita, bukan datang daripada keluarga kita. Betul tak? Macam ayah saya keturunan Jawa, mak saya keturunan orang Melaka, asam pedas. Kan tak? Jadi ayah saya tempe, mak saya asam pedas. Ikut keturunan tu larilah, yang ni keturunan lain, ni keturunan lain. Tapi bila dah berkahwin, maka jadilah satu keluarga. Macam tu. Ini penting diketahui, dia kata, untuk menolak pendapat golongan Syiah yang mengatakan isteri-isteri baginda bukan ahlul bait. Syiah dia menolak. Sebab tu Syiah dia melaknat Sayyidatuna Aisyah. Wajar betul. Dia melaknat. Dia melaknat sahabat, dia laknat. Jahat gila. Syiah ni. Lepas tu hati-hatilah, jangan ikut Syiah. Baik, selesai tentang ahli keluarga Nabi. Setakat ni ada soalan tentang ahli keluarga Nabi? Tak ada. Okey, tak ada, kita terus. Wasahbihi pula, sahabat Nabi. Sahabat Nabi dia ada 3 syarat. Tadi kalau ahli keluarga Nabi ada berapa syarat? Ahli keluarga Nabi ada berapa syarat? Ada 2. Sikit ni sebelum saya terlupa. Ahli keluarga Nabi, setiap mereka yang dikatakan cicit Rasulullah,
ke atas dan ke bawah. Ke bawah tu mungkin kita boleh nilai dulu, tapi yang ke atas, yang dah lepas-lepas lah, maknanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim, semua tu ke atas tu sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam. Semua keturunan Nabi itu baik semua dan orang yang beriman. Tidak ada seorang pun keturunan Nabi yang kafir. Ini juga untuk menolak pandangan-pandangan yang sesat, yang mengatakan ada di kalangan keturunan Nabi yang tak Islam. Tak ada. Semua keturunan Nabi Islam semua. Semuanya beriman kepada Allah. Seperti mana pandangan setengah daripada mereka yang berfahaman Wahabi mengatakan ayah mak Nabi kafir, duduk dalam neraka. Itu tak betul. Ahli sunnah wal jamaah kita berpegang tidak. Semua keturunan Nabi adalah orang yang beriman. Ayah mak Nabi beriman. Hujah mereka sebab apa? Mereka kata gitu. Sebab waktu tu Islam belum datang. Tu hati-hati tu. Dia kata, yelah betul lah. Dia kata Nabi Muhammad belum lahir. Jadi bila Nabi Muhammad belum lahir, ada tak Islam waktu tu? Dah ada Islam ke belum waktu tu? Belum. Sebab Nabi Muhammad lahir baru bawa Islam. Habis tu dia kata, kalau macam tu maknanya mak ayah Nabi tak Islam. Bila tak Islam tu maknanya kafir. Ada tuduh macam tu. Ini fahaman Wahabi. Fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah tak begitu. Kita ada hujah. Hujah kita betul. Nabi Muhammad belum lahir, belum bawa yang dinamakan Islam tu. Tapi adakah orang sebelum-sebelum tu semuanya agamanya agama kafir, tidak beriman kepada Allah? Habis Nabi Ibrahim bawa agama apa? Nabi Ismail tu bawa agama apa? Jadi orang sebelum-sebelum tu mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Cumanya tak semualah. Yang sebahagian besar sembah berhala, tapi ada juga yang tak sembah berhala. Contoh macam Saidina Ali. Saidina Ali sejak sebelum Islam lagi, dia tak pernah hadapkan wajah dia pada berhala. Sebab itu Saidina Ali diberi gelaran karamallah wajhah. Mulia. Allah memuliakan wajah Saidina Ali sebab wajah dia tak pernah pun dia menghadapkan pada berhala. Sebab tu kita kalau nampak ada berhala kat mana-mana, jangan pergi tengok. Ini tengok tenung lama. Siap selfie pula. Tak berkat. Takut jadi suwe. Tak usah tengok. Tak usah tengok lama-lama. Sebab benda tu benda yang dibenci Allah. Berhala ni Allah benci. Kan? Lepas tu kita pergi duduk lama-lama situ, tengok situ. Tak ada kerja, pergi batu kes buat apa? Nak buat apa tak? Kalau dalam gua ada restoran makan pak lain banyak lagi, baru makan situ. Kan? Tak salah. Kita kena ada sifat sensitif dalam bab ni. Supaya kita jangan dekat dengan tempat-tempat macam tu. Jangan pergi. Ini macam hari tu kan dulu kes ada budak-budak universiti pergi tolong cuci kuil. Tu tak betul. Mana boleh macam tu. Kan? Benda-benda macam ni Allah tak suka. Tu kan apa nama, syirik kepada Allah tu. Jadi tak usah. Lainlah kalau contoh hujan lebat sangat, tak ada tempat kita nak teduh dengan peti apa semua, kita pun lari-lari masuk dalam kuil sebab hujan lebat sangat. Lain cerita. Itu sebab mudarat. Itu tak apalah. Tapi jangan tidur terus situ 3 hari 2 malam. Hujan dah berhenti dah, balik lah duduk situ lagi. Kata sonok. Kata sonok habis. Boleh rosak akidah dia. Kan? Jaga situ. Sekalipun ahli politik tak kira lah. YB ke nak pergi ra'i bangsa, ra'i Melayu, ra'i Cina, ra'i India. Bukan ra'i agama. Buat apa pergi sampai ke kuil? Nak ra'i orang India, mera'ikan masyarakat India dekat kawasan taman perumahan dia ke, kat estate dia tu, tak apa dah. Tapi pergi sampai kuil tu apa jadah? Itu dah melibatkan agama. Siap pakai kalung dan sebagainya. Ini yang salah di sisi agama. Tak boleh. Nak ra'i dari sudut kebangsaan sahaja. Kan? Cina, India, Melayu bersatu. Terhasillah CIMB. Cina, India, Melayu bersatu. Tu tak apa. Kan? Tapi kita bergabung agama tak boleh. Kita Islam dengan Kristian, dengan Yahudi, dengan Hindu, dengan Buddha, kita hidup sama-sama bersatu. Tu tak boleh.
Ya. Ada dulu ada dekat sekolah dia orang buat macam budak nak ambil SPM, datanglah dia punya yang budak, yang paderi, yang Pak Imam pergi seorang ikut turn baca doa sebab murid dia macam-macam agama. Boleh je macam tu. Okey. Kalau ikut boleh tak boleh, tapi kena tengok dulu sekolah tu milik siapa. Sekolah Cina lah. Kalau sekolah Cina dia ni tak faham agama. Jadi dia buat macam tu, itu dalam premis dia, dia punya orang cakap adik macam tadi, dia punya hak. Lantaklah. Tapi kita jangan girai lah agama orang lain. Contohnya masa Hindu tengah baca doa Hindu dia, yang kita pun jangan. Jangan macam tu. Kita buat bodoh dah lah. Tak kisah. Kan? Itu dah lah. Kan? Jangan kita pergi ikut juga. Kan? Itu. Tapi kalau sekolah tu sekolah orang kita, dia buat macam tu, baru salah. Sekolah tu pengetua dia orang Islam, tapi dia pergi jemput agama lain. Itu bererti dia telah meraih agama lain. Sama konteksnya dalam bab negara. Contoh kita duduk di negara Amerika. Negara Amerika dia pun angkat gereja Kristian. Lepas tu dalam masa yang sama masjid pun dia angkat juga. Tak apa, sebab pemerintahnya memang Kristian. Kita duduk dalam negara dia. Kan, kalau dia tak muliakan kita pun kita tak boleh nak kata apa. Sebab tu negara dia. Tapi kalau contoh negara Malaysia, pemimpinnya Islam dan dah tertulis dalam perlembagaan pun Islam itu agama rasmi negara. Bila Malaysia ni diakui sebagai sebuah negara Islam, mana agama yang lain tak boleh diraih, hanya Islam saja. Boleh cek balik dalam perlembagaan, Islam saja yang diiktiraf dan agama lain tidak dibenarkan untuk menyampaikan dia punya dakwah. Dia tak dibenarkan untuk disebarkan, cuma dibenarkan untuk diamalkan sahaja. Maknanya itulah yang dimaksudkan lakum dinukum waliyan dinu. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu nak amal buat apa, sambut Deepavali kamu kat kuil kamu, silakan. Kamu nak sambut apa perayaan Naga Buddha kamu, silakan. Tapi jangan kita pergi ra'i dia. Dan dia pun tak boleh sebarkan agama dia dalam negara kita. Itu ada termaktub dalam perlembagaan lah. Tapi dah orang kita pun pakat duk diam aja. Itu yang makin berleluasa tu. Dan kita pun pirai semata-mata nak dapat satu-satu jawatan, sanggup menggadaikan agama. Habislah, jadi rosaklah kita. Sebab tu menteri agama satu lah. Mana ada menteri agama Hindu, menteri agama Buddha. Menteri agama tu maksud menteri agama Islam. Mana ada yang lain. Sebab tu jabatan agama Islam. Mana ada jabatan agama Hindu, jabatan agama Buddha. Tak ada. Sebab yang hanya diiktiraf hanya Islam dalam negara kita. Itu kita kena faham. Ni bukan soal resis ke, ni bukan soal pilih-pilih dah. Ini perlembagaan dan ini termaktub, dan inilah yang telah diajar oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak guna istilah ni lain ustaz, negara kita masyarakat majmuk, salah. Mu cek balik sejarah, cek balik sirah Nabi, waktu Nabi hijrah ke Madinah majmuk juga. Di Madinah tu bukan Islam je ada. Waktu tu dekat Madinah Yahudi pun ada. Yahudi lagi, musuh ketat lagi ada duduk dalam tu. Tapi adakah Nabi iktiraf Yahudi? Nak iktiraf. Nabi pilih pemimpin-pemimpin dari untuk mentadbir Madinah semua di kalangan Islam. Nabi tak pilih dari kalangan orang Yahudi. Cuma orang Yahudi dibenarkan duduk di Madinah. Kita tak bunuh, kita tak halau. Tapi kalau kamu menyerang, kami serang. Tu je. Kamu duduk diam-diam bawah pemerintahan Islam. Ada apa? Sama juga dalam konteks negara kita ni. Kita benarkan dia duduk dalam negara kita. Duduk diam-diam. Mau buat kerja kamu, mau buat hal kamu. Kami tak kacau. Tapi jangan serang kami. Serang, kita serang balik. Tu je. Macam tu lah. Jadi jangan guna istilah sebab kita masyarakat majmuk kita kena ra'i. Zaman Madinah pun majmuk juga. Adakah Nabi ra'i? Nabi tak ra'i. Kan? Nabi jaga Islam. Cuma kita benarkan mereka hidup. Tu je. Bukannya kita bila kita dapat satu negara tu kita akan bunuh orang-orang agama lain. Tak ada. Mu nak duduk-duduk lah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita bukan pandang agama dia. Kita pandang kemanusiaan. Sebab tu ada satu orang Yahudi mati. Diusunglah dia punya mayat. Nabi tengah duduk-duduk dengan sahabat. Bila Nabi nampak, Nabi pun bangun berdiri. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kenapa kamu hormat
Yahudi yang mati. Itu yang mati tu Yahudi. Kenapa kamu bangun hormat? Kan sahabat tanya Nabi. Nabi kata, aku bukan hormat kerana dia Yahudi, tapi aku hormat kerana dia manusia. Kan? Manusia ni, taraf ni mulia berbanding binatang. Jadi kita kena pandang kemanusiaan, bukan pandang keagamaan. Agama kita tak iktiraf, agama lain. Tapi manusia tak apa. Ada Tok Sami jatuh motor. Tok Sami yang pakai warna oren tu jatuh motor, kita tolong angkat dia, boleh tak? Boleh. Kita angkat dia bukan kerana dia Tok Sami, tapi kita angkat dia kerana dia manusia, tolong-menolong. Kan? Kucing kita boleh tolong angkat daripada longkang, takkan manusia kita tak boleh tolong, betul tak? Anjing yang najis tu pun kita boleh tolong. Dia lemas, anjing lemas, kita pun terjun dalam sungai, selamatkan anjing. Tengok dia tak menyawa, kita pun CPR dia. Contoh kan? Boleh tak selamatkan nyawa binatang? Boleh? Ada. Tapi sama. Tanya dengan tanah. Tapi orang tak buat lah macam tu. Mana ada. Ini contoh aja. Kan? Tapi nak ceritanya, boleh tolong binatang. Dan kalau boleh tolong binatang boleh, takkan manusia tak boleh tolong? Walaupun dia orang Cina ke, orang India ke, dia Tok Sami ke, macam tu. Sama juga masa kes banjir itu. Rumah Tok Sami masuk air apa semua, lepas tu kita tolong cuci rumah Tok Sami. Boleh tak? Boleh. Kita tolong rumah dia atas nama dia manusia. Kan? Kita tolong menolong. Tapi pergi cuci kuil boleh tak? Kuil tak boleh tak? Sebab kuil dah melibatkan agama. Situ boleh pandai beza. Mana yang boleh, mana tak boleh. Mana tahu sok-sok Allah uji kita, macam mana kita nak buat. Tu kena tahu beza. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, boleh. Okey, selesai. Jadi ahli keluarga Nabi semuanya yang berketurunan yang baik-baik. Sama ada ulama sebut, sama ada mereka itu juga nabi-nabi Allah. Maknanya atas-atas tu semua kebanyakannya nabi Allah belaka, keturunan nabi ni. Kalau tak nabi pun paling rendah ialah wali. Itu. Keturunan nabi ni semuanya nabi-nabi ataupun wali Allah. Okey, selesai. Jadi tak ada siapa yang kafir ke, yang jahat ke, tak ada. Semua baik-baik. Okey, selesai. Tapi yang ke bawah ni, Nabi Muhammad ke bawah ni, tu kena nilai dulu. Tengok. Kalau dia beriman dengan Allah, dengan Rasulullah, baru dikira mereka tu orang yang baik lah, orang yang beriman lah. Tapi kalau dia menyimpang, tak. Tapi kebiasaannya, mana-mana cicit Nabi yang bernama Said atau Syarifah ni, kalau sekalipun kita nampak dia macam lara. Macam lara lah, jadi penyanyi ke, jadi pelakon ke, kan ramai ada. Tak naklah sebut nama kan, tapi ramai ada. Nama kita tengok, nama dia nama Syarifah, nama dia nama Said, kan? Kalau ada, sekalipun begitu, jangan kita terus nak, orang cakap apa, nak kritik, nak kutuk. Selalunya mereka ni di hujung-hujung mereka akan kembali ke pangkal jalan. Sebab apa? Sebab berkat darah yang mengalir dalam jasad tu, darah atuk dia, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kita doakan pula, moga-moga mereka jadi orang yang baik. Kita doakan. Sebab itu itu keluarga Nabi tu, kita kena jaga. Keluarga Nabi ni dimuliakan, kena jaga. Dihormati. Jangan kita kutuk. Takut kita kutuk-kutuk keluarga Nabi, Nabi terasa hati. Bayangkan, macam orang, contohlah, orang kutuk anak saya. Orang tak kutuk saya, tapi orang kutuk anak saya terasa hati tak sebagai seorang ayah dia? Begitu. Kalau orang kutuk cicit Nabi, Nabi terasa hati. Kita dah melukakan hati Nabi. Kalau sampai kita melukakan hati Nabi, agak-agak ada tak nampak pintu syurga depan mata kita? Gitu kan? Kita dah nak minta tolong Nabi, syafaat Nabi, tiba-tiba kita melukakan hati Nabi. Jadi kena jaga. Kan? Cucu cicit Nabi ni kena jaga. Tu. Baik. Dan kalau sekali, habis tu kalau mereka buat salah, kita biarkan kan? Bukan biar, kita nasihat. Jangan kita kutuk, kita nasihat. Said tak baik enta buat macam ni. Gitu. Syarifah enta tak baik buat macam ni. Kita nasihat. Kita rasa sayang kat dia untuk tolong dia kembali kepada jalan yang betul, jalan yang benar. Insya-Allah. Gitu. Baik. Kat mana dah ni?
Habis. Ahli keluarga Nabi, habis, selesai. Seterusnya. Boleh lagi seterusnya ni. Lagi 5 minit, pukul 10. Ya. Ya, macam Hasan Al-Zahri itu macam mana? Yang guru Quran. Hasan Al-Zahri ya. Yang turunan Asal itu. Siapa? Al-Zahri, Hasan Al-Zahri ya. Hasan Al-Zahri. Az-Zahari. Bapak Jalaluddin Hasan tu. Oh, Hasan. Dia kan guru Quran tu ya. Hasan Al-Zahri dia keturunan. Oh, mau alam. Saya pun tak tahu. Kena check balik lah. Dia ada tanya, kena tanya dia. Saya pun tak tahu. Saya tak pasti. Dia itulah sebab tu kadang dari segi nama ni saja kita tak boleh tahu. Cuma kalau yang jelas nama dia, bolehlah kita tahu. Tapi kalau yang kadang-kadang macam tu lah, dia tak pakai nama Said, kita tak pasti. Apa-apa pun kalau nak kepastian, kena tanya tuan badan sendiri. Adakah awak ni keturunan Nabi? Tanya dia. Dan dia pun, kalau bukan, dia tak boleh ngaku-ngaku. Kalau betul dia kata saya memang keturunan Nabi. Kalau betul, kita boleh cek nasab dia. Boleh saya tengok nasab? Dia kata. Bin. Selalunya mereka yang cicit Rasulullah ni dia pakai simpan. Dia sebenarnya ada persatuan. Mereka ada persatuan. Nama persatuan Ba'lawi. Persatuan Ba'lawi ni dia akan simpan senarai nama keturunan Nabi tu. Nasab dia bin mesti sampai. Bin mesti sampai. Dia tu. Dia ada macam simpan satu sijil lah. Dan JPN pun tahu, Jabatan Pendaftaran Negara pun tahu. Kalau macam contoh kita nak daftar nama atas nama Said, dia akan cek dulu. Cuba bawa dia minta hitam putih. Mana bukti dia ni keturunan Nabi. Kalau tak ada bukti, dia tak bagi kita daftar atas nama Said. Ya. Betul. Dia tanya juga kan. Dia orang minta saya datang tadi. Untuk mengesahkan. Minta ini abang saya Said. Betul. Jadi anak bumi orang baru boleh. Betul. Tu. Dia orang sebab dia orang jaga, benda tu jaga. Sebab tu tak boleh kita yang bukan Said, saya sajalah nak bubuh nama Said, tak boleh. Dia mesti ejaan dia SAYYID. SYED, Said. Kalau Said tak boleh. Kan? Lain tu boleh lagi lah. Tapi tak apalah, tak payah, kita pun dah tahu kita ni bukan nasab dia tu, tak payah bubuh, tak apa. Tapi tak apa, walaupun mungkin kita bukan keturunan Nabi Muhammad, mana tahu kita tu keturunan Sayyidina Abu Bakar. Hebat jugalah. Keturunan Sayyidina Umar tu yang cengeng tu. Kan? Tak apalah. Keturunan mana-mana pun tak apa. Yang penting kita jadi orang yang baik. Gitu. Baik, selesai bahagian keturunan Nabi. Seterusnya sahabat Nabi ni. Okey, sahabat Nabi tadi saya sebut ada berapa syarat? Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, dia mestilah hidup di zaman Nabi. Apa maksud zaman Nabi? Maksud zaman Nabi selepas Nabi diangkat menjadi Nabi. Bila Nabi diangkat jadi Nabi? Bila? Umur berapa? Umur 40. Diangkat menjadi Nabi. Diangkat menjadi Rasul? 60 tu Nabi nak dekat wafat dah. Bila diangkat jadi Rasul? 44. Sebab teka je. 40 tu juga saja je nak trik. Nabi diangkat jadi Nabi, terus menjadi Rasul. Okey. Sebab Nabi dengan Rasul ni pangkatnya, Nabi pangkat rendah sikit, Rasul atas lagi. Semua Rasul adalah Nabi, tapi semua Nabi tak semestinya Rasul. Okey, boleh. Maka start daripada Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul itu umur 40 sampailah Nabi wafat. Nabi wafat umur 63. Itulah dipanggil zaman Nabi. Jadi siapa yang hidup di zaman itu, dia dapat satu syarat yang pertama untuk dapat gelaran sahabat Nabi. Tapi kalau bawah 40 tu, dia tak sempat hidup zaman tu, maka dia tak masuk. Ini tak masuk dalam kategori sahabat.
Okey, itu syarat yang pertama. Mesti hidup di zaman Nabi. Yang kedua, nak dikatakan dia ni sahabat ke tidak, syarat dia mesti pernah bertemu Nabi dalam satu majlis. Sama ada majlis tu majlis ceramah kuliah Nabi ke, atau majlis makan-makan dengan Nabi ke, atau majlis perang, yakni dalam jihad ke, dia ada sekali, barulah dikira dia ni sahabat Nabi. Itu syarat yang kedua. Kemudian berkenaan dengan syarat yang kedua ni, ulama berselisih pendapat tentang masalah Uwais Al-Qarni. Kenal tak Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni duduk di Yaman, Nabi duduk di Madinah. Jadi Uwais Al-Qarni memang hidup di zaman Nabi. Syarat pertama dia lepas. Tapi syarat kedua, dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tak pernah jumpa Nabi sepanjang hidup dia. Dia tak pernah jumpa Nabi. Sekali tu dia pernah datang kat rumah Nabi, tapi Nabi tak ada. Nabi keluar. Bila dia balik, Nabi baru balik. Dia pun tunggu lama. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Yang buka pintu tu anak Nabi, Sayyidatuna Fatimah. Kata, ayah saya tak ada. Tak apalah, saya tunggu. Dia kata, tunggu. Tak balik-balik. Dia pun risau, mak dia kat Yaman, mak dia tinggal seorang, mak dia sakit. Jadi dia kata, tak apalah, saya balik dululah, sebab saya tak boleh tinggal lama-lama, mak saya sakit. Dia balik. Tahu tak jarak Yaman ke Madinah berapa? Berapa? 4 kilo. Kat 30,000 kilo. Jauh, bukannya dekat. Jadi bayangkan, dia bersusah-susah payah. Zaman tu bukan ada kapal terbang. Zaman tu bukannya ada naik kereta ke apa. Naik paling kuat pun unta ataupun kuda, kan. Jadi bayangkan, mungkin makan berhari-hari kot untuk dia nak sampai. Bila dah sampai, tunggu Nabi tak ada. Lepas tu dia terpaksa balik-balik dengan perjalanan yang jauh. Nampak, ini orang yang cinta Nabi, sanggup berkorban untuk Nabi, semata-mata nak jumpa Nabi. Akhirnya dia balik. Bila dia balik, Nabi pula balik. Tapi masa tu dia dah balik dah. Nabi pun balik sampai kat rumah. Jadi anak Nabi pun sambut, bukakan baju apa semua tu. Nabi tanyalah kat anak Nabi, tadi sepanjang aku tak ada di rumah, ada tak orang datang nak jumpa aku? Katanya anak Nabi, ada seorang. Tapi anak Nabi lupa nak tanya nama Uwais. Dia kata, tapi saya terlupalah nak tanya nama dia siapa. Tapi dia memang datang nak jumpa ayah. Kata Nabi, tak payah, aku dah kenal dia. Nama dia Uwais Al-Qarni, kata Nabi. Nabi dah tahu. Macam mana Nabi tahu? Jadi anak Nabi pun tanya, macam mana ayah tahu? Malaikat Jibril bagi tahu. Bagi tahu dekat Nabi. Kata Nabi, dia memang tak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di akhirat. Dia terkenal di langit. Dunia orang tak kenal dia. Dia jenis yang pendiam, tak bergaul sangat dengan orang. Orang tak berapa kenal dia. Tapi di langit, malaikat-malaikat di langit semua sebut nama dia. Uwais. Orang dia sangat famous di langit. Malaikat-malaikat semua kenal dia. Jadi kemudian kata Nabi, di belakang tengkuknya ada tumpukan putih. Kat belakang tengkuk ni, belakang tengkuk Uwais Al-Qarni tu. Dan Nabi pernah pesan dekat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, nanti bila saat nanti aku dah wafat, akan ada satu kekasih Allah datang ke Mekah. Nama dia Uwais Al-Qarni. Kamu mintalah doa dekat dia, sebab doa dia tak ada hijab. Doa dia tak ada apa-apa yang menghalang. Apa saja dia minta, Allah terus bagi. Sebab dia tu kekasih Allah. Allah sangat sayang kat dia. Nama dia Uwais Al-Qarni. Kata Sayyidina Umar, macam mana kami nak kenal dia? Kata Nabi, kamu tengok belakang tengkuk dia ada tumpukan putih. Tahu tak datang dari mana tumpukan putih ni? Asalnya, bukan cahaya, asalnya Uwais Al-Qarni ni diuji Allah dengan penyakit sopak. Penyakit sopak zaman dulu macam COVID zaman kita. Dia bahaya dan dia boleh berjangkit dan boleh bawa mati. Penyakit sopak ni macam mana rupa penyakit sopak ni? Dia tompok-tompok putih, tompok-tompok. Dan orang lain sikit-sikit je. Uwais ni daripada kepala sampai kaki penuh dengan sopak tu. Bila penyakit dia banyak macam tu, orang tak nak kawan dengan dia, sebab nanti takut berjangkit. Jadi orang tak kawan dengan dia, dia seorang-seorang dia. Dan dia ni pula miskin.
Dia jaga mak dia sakit. Dia anak yang soleh, dia baik. Dan Nabi selalunya Nabi akan hantar utusan sahabat-sahabat Nabi pergi sampaikan dakwah dekat tempat-tempat lain, termasuklah di bumi Yaman. Jadi dia biasa dengar cerita tentang Nabi daripada sahabat Nabi. Bila dia dengar, dia terus jatuh hati dan dia beriman. Dan dia cinta sangat dengan Nabi, dan dia nak jumpa Nabi tapi jauh, dan dia pun susah, orang miskin, tak ada. Sehinggalah satu hari dia mak dia kata mak nak pergi Mekah, nak buat umrah, nak buat haji. Jadi mak teringinlah, tapi nak buat kena pakai duit sebab perjalanan, nak buat bekalan apa semua. Dia ni orang susah, habis macam mana nak buat? Tapi dia bijak. Dia buat macam mana? Dia dapatkan duit sikit, dia berniaga, lepas tu dia beli lembu, anak lembu kecil. Dia beli lembu. Lembu ni harga dia ikut timbang. Kalau lembu tu kecil, murah lah. Jadi dia beli anak lembu. Dan dia bela anak lembu ni. Cara dia bela, kandang lembu dia buat atas bukit. Setiap kali nak bawa lembu tu makan, dia dukung lembu tu. Dia dukung sampai turun bawah, dia lepaskan lembu tu makan rumput. Bila lembu tu dah kenyang makan rumput, dia dukung balik, dia bawa naik atas bukit, dia simpan lembu tu kat dalam kandang. Begitulah kerja dia setiap hari. Dan sehinggakan dalam tempoh 6 bulan saja, lembu tu sudah pun gemuk. Sebab apa lembu tu gemuk? Sebab lembu tu makan je kerjanya, jalan pun tidak. Sebab apa tak berjalan? Sebab didukung. Cuba kita, orang dukung, lepas tu pergi makan, dukung pergi makan, tengok besar meja. Tu macam tu. Lembu tu akhirnya orang lain bela lembu makan masa untuk gemuk. Dia sekejap je dah gemuk dah. Uwais Al-Qarni. Mula-mula orang semua kata dia ni pelik lah. Apa lembu tu kan ada kaki, pergi dukung buat apa? Bodoh orang kata dia. Padahal dia tahu kenapa dia buat macam tu. Jadi dia nak bagi lembu tu cepat gemuk. Bila lembu dah cepat gemuk, timbang-timbang dia jual dapat duit banyak sebab berat. Hasil daripada duit yang dia dapat itulah dia bawa mak dia pergi mengerjakan haji dan umrah. Jadi masa tawaf tu dia dukung mak dia. Orang tanya, larat dia dukung mak dia, dah lembu dia boleh dukung, takkan mak tak boleh dukung? Mak takkan berat macam lembu kot kan? Lembu berat lagi, nampak? Jadi badan dia jadi tough lah, badan dia jadi kuat, dia boleh dukung mak dia. Kemudian habis dah tawaf, duduk depan Multazam. Tahu Multazam? Multazam ni antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad. Situ tempat mustajab doa. Kadang kita pergi umrah bila-bila ke, pergi haji ke, duduk depan tu minta doa. Situ tempat mustajab. Doa kita tak ada hijab, Allah akan angkat terus. Jadi anak beranak ni, mak dengan anak ni duduk depan tu doa. Habis-habis doa, mak dia tanya ke Uwais, Uwais, kamu doa apa Uwais? Uwais kata, mak saya doa mak masuk syurga. Lepas tu kamu? Lah mak, kan Nabi dah kata dalam syurga nanti boleh minta apa saja. Bila mak dah masuk syurga, mak mintalah saya masuk syurga. Tapi saya nak mak masuk dulu. Tu anak yang soleh. Kalau kita gilu, mak nanti nampak dia anak yang soleh. Dia minta mak dia masuk dulu. Kan? Tu Uwais. Lepas tu mak dia tanya kat Uwais, Uwais, kamu tak minta ke Allah Ta'ala supaya sembuhkan penyakit sopak kamu ni? Aku tengok sian kamu ni. Sopak banyak ni, orang tak nak kawan dengan kamu. Kan? Kamu minta lah Allah buangkan sopak ni. Kata Uwais, mak, Allah tak bagi kat orang lain, Allah bagi kat saya je. Itu tanda saya istimewa. Allah pilih saya. Kan? Dalam ramai-ramai manusia, Allah tak bagi pun sopak tu kat dia, tapi Allah bagi sopak ni kat saya. Saya sonok sangat, dia kata. Saya syukur dengan sopak ni. Biarlah mak, dia kata. Mak dia sedih. Mak dia kata, aku sedih dengan sebab sopak kamu ni orang tak nak kawan dengan kamu. Kamu minta Allah buang. Kalau kamu tak minta, kamu jadi anak derhaka. Kamu tak nak dengar cakap mak. Dia pantanglah dengan anak derhaka ni. Dia pun baik, okey lama, saya doa lah, saya doa. Dia kata, dia pun doa. Dia doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit sopakku ini, ya Allah. Lepas tu dekat hujung doa tu, dia cakap dengan perlahan. Ni disebut dengan kitab. Dia cakap perlahan, dia kata, tapi jangan buang semua. Dia kata. Dia nak juga. Sebab dia rasa sayang. Sebab dia tahu Allah yang bagi kat dia.
Sebab tu ulama ajar kita jangan tengok apa yang kita dapat ataupun apa yang kita ada, tapi tengoklah siapa yang bagi. Yang bagi tu siapa? Kalau Allah yang bagi, rasa macam mana? Kan? Contohlah orang bagi kat kita benda simple je. Pen je, pen bodoh-bodoh, bukan pen mahal. Pen kilometriko. Itu dakwat pun tak ada pen tu. Tulis-tulis tak jadi. Tulis-tulis tak jadi. Tapi siapa bagi ni? Awek kita. Simpan. Betul tak? Simpan sampai tua simpan. Ni kenapa tak buang pen ni ayah? Ini awek ayah dulu. Bagi ni. Contoh macam tu. Maknanya pandang. Bila pandang yang bagi tu yang kita sayang, yang kita kasih, benda tu jadi istimewa. Walaupun benda tu mungkin benda yang tak ada apa nilai pun pada orang lain. Sama penyakit sopak ada apa? Kan? Dah lah penyakit lah tu, tapi dia pandang siapa yang bagi dia. Itu wise. Lepas tu bila macam tu, Allah makbulkan permintaan dia, Allah sembuhkan semua sopak dia, melainkan di belakang tengkuk. Sebab tu ada tumpukan putih tu. Tu yang Nabi kata kat belakang ni ada tumpukan putih. Itulah asal daripada sopaknya Uwais Al-Qarni. Itulah cerita pasal Uwais. Lepas tu bila apa yang Nabi cerita tu betul berlaku. Nabi dah wafat, zaman tu Saidina Umar jadi khalifah. Datang rombongan daripada Yaman nak berdagang. Jadi Saidina Ali teringat, bagi tahu kat Saidina Umar, "Ya Umar, ingat tak Nabi pernah pesan kat kita dulu akan datang daripada orang daripada Yaman, salah seorangnya mesti Uwais Al-Qarni." Betul juga, pergi jumpa ke rombongan tu, tanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni?" Dia pun pelik. Uwais tak pernah dengar pun. Orang dunia tak kenal dia. Siapa? Tak kenal, kami tak tahu. Tapi adalah seorang pemuda duduk bawah pokok. Mungkin dia kot, dia duduk sorang-sorang je kat situ. Pergi tanya. Dia pun pergi dekat bawah pokok tu. Jumpa ada satu orang. Dia pun tanya. Saidina Umar tanya, "Anta ma'ismuka? Siapa nama kamu?" Katanya Uwais. Dia kata, "Ana Abdullah." Abdullah tu maksudnya saya hamba Allah. Kata Saidina Umar, "Kami pun hamba Allah juga." Kata, "Tak, nama kamu betul nama apa?" Kata dia, "Nama saya Uwais." Lepas tu Saidina Umar pun minta izin, "Boleh tak saya nak tengok belakang tengkuk? Tengok-tengok ada tumpukan putih." Kata Saidina Umar pada dia, "Sebelum Nabi wafat, Nabi pernah pesan kat kami, kalau jumpa kamu, minta doa kat kamu. Sebab doa kamu ni tidak ada hijab dengan Allah." Kata Uwais, "Antara aku dengan kalian, besar kalian lagi. Sebab kalian tu sahabat Nabi, duduk dengan Nabi. Sedang aku tak pernah jumpa Nabi. Tapi disebabkan ini pesan Nabi, maka aku kena taat." Dia pun doa. Doa tiga-tiga orang ni berdoa pada Allah dalam keadaan sedang menangis kerana rindu akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang Uwais Al-Qarni. Maka tak mustahil kita boleh jadi seperti Uwais Al-Qarni. Walaupun sama juga nasib kita, kita tak pernah jumpa Nabi, kita tak pernah melihat wajah Nabi, tapi kita terlalu mencintai Nabi sehingga kan kita menjadi kekasih Nabi dan kekasih Allah seperti mana Uwais Al-Qarni. Sehingga makhluk-makhluk di langit menyebut-nyebut nama kita. Tapi kita tak nak, kita nak dunia sebut nama kita, betul tak? Langit apa dia kata. Jadi pilih ya. Mau nak famous dunia ke, mau nak famous akhirat, famous di di langit. Itu cerita tentang Uwais Al-Qarni yang moga-moga dia boleh jadi teladan pada kita. Maka dari situlah sebahagian ulama bersepakat bahawa Uwais Al-Qarni adalah sahabat Nabi, walaupun tak kena syarat yang kedua. Syarat kedua apa? Tak pernah jumpa Nabi. Walaupun dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia sangat dikenali dan disayangi Nabi. Maka ulama sepakat kata dia adalah sahabat Nabi. Kalau ikutkan syarat tu tak kena, tapi sebabkan dia ni memang Nabi kenal dia dan Nabi sayang kat dia. Nabi kasih kat dia. Begitu. Baik. Kemudian seorang lagi namanya Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum ni hidup di zaman Nabi dan memang pernah duduk dengan Nabi. Cumanya dia ni buta. Dia orang tua dan dia buta. Tapi setiap kali Nabi ada majlis, dia mesti datang. Sehingga kan nak pergi berjihad pun dia nak ikut. Sedangkan dia tu buta. Nabi kata, "Kamu tak salah. Kan? Kamu duduk rumah je lah. Kan? Kamu tolong doa untuk kami dah lah." Tapi semangat. Dia orang tua dan juga buta, tapi semangat.
Kan? Dia setiap kali Nabi buat ceramah ke apa, dia mesti datang. Dia akan duduk dekat dengan Nabi. Jadi ulama berbahas, dia ni tak pernah melihat wajah Nabi, adakah dia juga dikira sahabat Nabi? Maka sepakat ulama kata, walaupun tak pernah melihat wajah Nabi, tapi pernah duduk dengan Nabi, maka dikira sahabat Nabi. Jadi Abdullah bin Maktum dikira sebagai sahabat Nabi. Selesai. Itu syarat yang kedua tadi. Syarat yang ketiga, iaitu mesti beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ni syarat yang terakhir. Jadi makna kata, sekalipun dia hidup zaman Nabi, lepas tu dia pernah duduk dalam majlis Nabi, tapi dia tak beriman kepada Allah dan Nabi, maka dia bukan sahabat Nabi. Contoh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal hidup zaman Nabi tak? Hidup. Abu Jahal pernah tak duduk dekat dengan Nabi? Pernah. Tapi adakah Abu Jahal beriman kepada Nabi? Tidak. Bila tidak, dia bukan sahabat Nabi. Okey. Itu. Jadi syarat dia kena ada tiga-tiga. Boleh? Okey, andai katalah kita balik lagi kan, balik penat sangat nak ngapal ciri-ciri sahabat tadi. Kan? Tertidur. Tidur-tidur mimpi Nabi. Kita tanya, siapa ni? Muka bercahaya ni. Ana Rasulullah, kata Nabi. Kalau dalam mimpi tu, orang dalam mimpi tu mengaku dia Nabi, itu memang Nabi. Sebab tak ada siapa boleh mengaku Nabi dalam mimpi, melainkan Nabi semata-mata. Mana dah tahu takdir kan? Balik-balik kita tidur ni, dapat mimpi, mengaku dalam mimpi tu Rasulullah, itu Rasulullah tu. Memang Rasulullah betul. Kan? Adakah lepas bangun tidur, ish, aku mimpi Nabi ya. Mana aku jumpa Nabi? Adakah dia jadi sahabat? Kenapa? Kan dia jumpa Nabi tu. Sebab dia bukan hidup zaman Nabi. Dia masih hidup zaman Nabi. Jadi jangan cerita kat orang, saya dah jadi sahabat Nabi dah. Sebab tu saya tak datang solat jemaah dah. Apa kena pergi lah kata. Itu tak terpakai. Itu tak betul. Kan? Betul. Baik. Jadi itu dia syarat-syarat sahabat Nabi, baru dia dipanggil sebagai sahabat Nabi. Berapa ramai sahabat Nabi? Mengikut pendapat Abu Zur'ah, sahabat Nabi pada hari kewafatan baginda adalah seramai 124,000 orang. Sahabat Nabi. Dan sahabat yang paling terakhir sekali meninggal dunia ialah Sayyidina Abu Tufail Amir bin Watilah Al-Laiti, yang beliau wafat pada tahun 100 Hijrah. Dan semua sahabat Nabi, kita kena kata mereka ni adalah orang yang udul. Udul ni maksudnya adil. Contoh macam Syekh Nuruddin cerita pasal peperangan saudara antara geng Muawiyah dengan geng Sayyidina Ali. Okey, jangan kita bahas kata geng Muawiyah betul, geng Sayyidina Ali ni tak betul, ataupun kita kata geng Sayyidina Ali betul, Muawiyah yang tak betul. Jangan. Sebab dua-dua sahabat Nabi. Kena jaga situ adab kita dengan sahabat-sahabat Nabi. Permasalahan tu kerana salah faham. Sebab ada yang menyebabkan mereka berselisih. Puncanya siapa? Golongan Khawarij. Khawarij ni lah yang menyebabkan sahabat Nabi orang cakap berselisih faham, sehingga tercetusnya perang. Sebab dia pergi kat geng Sayyidina Ali, dia kata Muawiyah buat macam ni. Dia pergi kat Muawiyah, dia kata Ali pula buat macam ni. Itu jahat. Ni golongan Khawarij ni lah hasilnya adalah Syiah yang zaman kita hari ni, yang memecah belahkan umat. Itu. Jadi jangan kita kata yang ni Muawiyah betul, ni tak. Dua-dua betul. Sebab dua-dua sahabat Nabi. Dia kena jaga hormat. Belah geng Muawiyah ada Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi. Takkan nak kata isteri Nabi tak betul. Isteri Nabi tu yang paling rapat dengan Nabi tu Sayyidatuna Aisyah, kan? Kalau nak kata Sayyidina Ali pula tak boleh juga. Tu Sayyidina Ali sepupu Nabi. Sayyidina Ali ni 3 pangkat. Besarnya tak besar Sayyidina Ali ni 3 pangkat. Pertama, dia sepupu Nabi. Yang kedua, dia sahabat Nabi. Yang ketiga, dia menantu Nabi. Kita ada tak salah satu daripada 3 ni? Kita ada sepupu Nabi. Sepupu apa kita? Sepupu YB mungkin. Nampak? Sepupu Nabi tak ada. Kan? Kita ada tak jadi sahabat Nabi? Jauh sekali. Kita ada tak jadi apa? Yang ketiga tadi?
Menantu. Oh, nantu lagi jauh. Betul. Yang Khawarij ni ke dia orang pun dah jumpa Nabi, mana sahabat juga mula-mula kan? Sebab dia munafik. Dia kategori macam Abdullah bin Ubay. Oh, itu ke. Munafik. Dia orang jumpa Rasulullah dia kira Ya. sahabat kan, tapi dia orang munafik kan. Tak syarat ketiga tak kena, dia tak beriman. Dia jadi pecah belah. Jadi tu. Ada golongan munafiknya tu. Golongan munafik ni zahirnya nampak macam sokong kita, macam sokong Islam. Ni ramai ni keturunan okey. Keturunan munafik ni sampai hari ni ada lagi. Tengok gaya pergi masjid, pergi surau semayang, pergi kuliah, pergi dia. Kan? Nampak gaya Islam tu ada, tapi dia benci Islam daripada dalam. Apa saja yang kita nak buat dari Islam, contoh kita buat kuliah, dia petikai. Ada ke orang nak datang? Buat membazir duit surau je. Ada tak jenisnya tu? Patut orang buat benda baik, mu sokong kan? Tak cukup duit, mu sumbang. Kan? Ini petikai pula. Orang nak buat benda baik, kan? Mu tak nak buat, lantak kamu lah. Ini lah ciri-ciri munafik. Zahirnya Islam, tapi dalam masa yang sama benci dengan Islam. Benci dengan peraturan Islam, apa-apa yang berkait dengan Islam. Tu jangan kita jadi seperti mereka itu. Baik, selesai. Dan yang paling tinggi dalam kalangan sahabat Nabi itu adalah 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Kemudian daripada 10 orang tu pula, yang paling tinggi 4 orang, iaitu siapa? Khulafa ar-Rasyidin, 4 orang khalifah. Di sini juga menunjukkan politik ataupun kepimpinan itulah yang menyebabkan makam yang tinggi di sisi Nabi. Kan? Tapi mesti adil lah, mesti orang yang betul, yang baik. Daripada 4 orang tu pula, 2 orang paling tinggi dengan Rasulullah. Siapa? Yang makamnya duduk dengan makam Nabi, Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar. Sebab tu dia dekat dengan Nabi. Antara 2 orang ni pula, siapa paling tinggi dengan Nabi? Saidina Abu Bakar lah. Sebab Saidina Abu Bakar menggantikan tempat Nabi bila Nabi tak boleh jadi imam saat-saat Nabi sebelum wafat. Ujung-ujung usia Nabi tu, Nabi tak sihat, Nabi sakit waktu tu, dan Nabi tak boleh jadi imam. Sahabat tunggu lama, Nabi tak keluar lagi daripada rumah Nabi sebelah masjid je. Tunggu, kenapa Nabi tak masuk lagi ni? Semua tunggu je. Akhirnya masa tu dah terlampau panjang, waktu semayang dah terlampau panjang, Saidina Abu Bakar ke depan jadi imam. Jadi di situ menunjukkan dalam ramai-ramai Saidina Abu Bakar paling dekat dengan Nabi, jadi imam. Tiba-tiba Nabi keluar. Bila tahu Nabi keluar, sahabat belakang bagi isyarat dekat Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar nak mengundung. Nabi pun tolak balik Saidina Abu Bakar, kekal jadi imam. Peristiwa tu peristiwa yang menghayati lah, sedih. Melihat waktu tu sahabat dalam semayang menangis sebab tak sanggup tengok Nabi dalam keadaan tak sihat waktu tu. Sampai Nabi terpaksa papah jalan. Tu sebab hujung-hujung tu Nabi nak meninggal dah, Nabi nak wafat dah. Gitu. Baik, selesai berkenaan dengan sahabat ni. Jadi ajma'in tu maknanya keseluruhan sahabat. Keseluruhan sahabat tu apa? 124,000 orang. Yang ada di Baqi' dekat Masjid Nabawi tu, sebelah tu ada perkuburan Baqi', Jannatul Baqi'. Itu hampir 10,000. Sahabat Nabi yang dikebumikan di situ lebih kurang 10,000 lebih. Habis yang selebihnya tu gimana? Bersepah kat tempat-tempat lain. Termasuk ada seorang sahabat Nabi yang paling jauh dikebumikan di negara China. Jadi sebenarnya antara kita Malaysia, tanah Melayu ni dengan China, siapa lebih dulu Islam? China. Jadi sebenarnya China lagi lebih awal Islam berbanding kita. Gitu. Jadi sebab itulah kalau orang Cina kita berjaya masukkan dia ke dalam Islam, silat-silat dia lebih bagus daripada kita je. Macam Dr. Ridwanti. Dia lebih Melayu daripada Melayu. Lantang dia. Saya pernah ceramah dengan dia, forum. Saya masa tu saya semangat juga tengok kita punya partner panel kita orang power kan. Kita pun cengeng time tu pegang mic. Cengeng time tu. Saya ingat saya dah cukup kuat dah tu suara saya tu. Dapat kat dia, saya pegang mic macam ni. Dapat dengan mulut. Tong bergegar speaker masa tu. Tengok-tengok bila
turn dia pula, dia pegang mic bawah ni. Tapi suara dia lagi kuat daripada saya. Maknanya tak bah, surrender yang aku kalah. Dia power lagi. Nak keluar urat lebih ni. Tengok. Oh, semangat betul dia. Kan? Sekali tu dia camah sampai menangis, dia kata. Saya bukan orang Melayu. Sampai bila-bila saya tak boleh tukar jadi Melayu. Saya kekal Cina, dia kata. Tapi saya tengok bangsa Melayu ni makin dipijak. Kenapa Melayu tak bangkit, dia kata. Betul lah. Sebab tu orang sampai marah kat dia, kata dia ni Melayu lebih daripada Melayu. Tapi bagus, apa dia cakap tu semua betul. Dia pertahankan Islam, dia sayang Islam. Tu kata, kalau mereka ni dapat masuk Islam, silat-silat lebih bagus daripada kita lagi. Sebab dia orang ni bangsa yang ada disiplin dia. Dia tengok minta maaf cakap, bukan kita nak perendah, tapi kalau buka kedai, siapa buka dulu? Awal lagi dia dah buka kedai, kita terbongkang je. Kadang-kadang kan. Bukanlah semua, ada yang bagus juga. Tapi gitu. Yalah, lepas tu kalau kita berjaya tarik mereka kepada Islam, itu lebih orang cakap apa, lebih cantik. InsyaAllah. Kalau Jepun pun sama. Jepun dia punya adab hormat dia lagi tinggi. Jadi ada satu peristiwa, orang Jepun pergi buat umrah. Lepas dia tawaf wadak nak balik tu, lepas dah tawaf wadak, bila dia nak meninggalkan Mekah tu, dia orang tak jalan macam biasa, tapi dia orang jalan mengundur. Ni Kaabah mengundur sambil menangis, bye bye. Tu punya hormat dan punya kasih dia. Kan? Sampai macam tu. Kita belah nak beli baju lah, apalah. Kan? Tu kata, kadang-kadang bangsa-bangsa macam ni dia orang ada adab dia sendiri. Cumanya dia jadi tak elok bila dia belum Islam. Kalau dah Islam, insya-Allah. Sebab tu Islam ni mengelokkan, mencantikkan. Itu Saidina Umar sebelum Islam tengok macam mana. Dia punya ganas apa semua tu. Tapi bila dah Islam, betul dia tetap tegas, tapi tegas dalam mempertahankan Islam. Dan dialah antara orang yang paling sayang Islam. Kan? Saidina Umar ibn Al-Khattab. Baik, cukup sekadar tu kita punya pengajian, dan kita akan sambung lepas ni. Lepas ni habis ya. Masuk nombor 1 adalah kitab Risalah Tauhid ini asalnya kat situ dah. Tanda situ. Nanti kalau saya tanya berhenti kat mana, jangan kata alihi lagi, wa'ala lagi. Bila nak ambil, berhenti situ. Musa depan tu lagi. Cuma bawah dia. Bawah dia je. Okey, boleh. Ada soalan ke? Tak ada, cepat balik. Okey, baik, cukup. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.